码掌握国际，欢迎收看 RTM 华语新闻，我是拉斯达。我们来看新闻焦点。首相指出，政府会透过2022年财政预算案协助人民度过疫情难关。关丹7个地区从今天起落实加强行管令，直到6月17号。白俄罗斯以炸弹威胁为由，迫使一架客机紧急降落，并且逮捕1名流亡海外的记者。首相丹斯穆希丁昨晚在接受本台及马新社电视的特别访问时指出，政府会透过2022年财政预算案协助人民度过疫情难关。另外，他表示，政府不实施像行管令1.0的措施，是为了避免对国家的经济和人民的生计造成更大的影响。Dia boleh tutup, tapi bila nak buka balik, mungkin sistem itu dah runtuh. Jadi sebab itu kita belajar dalam setahun ni kita tak boleh tutup itu. Ekonomi tutup. Sebab itu kita kena imbang. It is between life and livelihood. Tanya saya, life is important. Kehidupan manusia, saya tak melihat rakyat saya terkorban hanya kerana kelekaan saya ataupun kelekaan mereka. Saya juga tidak mahu ekonomi negara kita runtuh sampai tak ada pendapatan rakyat nak makan. 摩定指出，在去年实施第1次行管令之后，政府已经花费3400亿令吉，推出6个振兴配套，帮助人民。与此同时，由于防疫指南必须随着疫情做出变更，为了避免混淆，希望各造可以扮演好各自的角色，时刻关注政府颁布的标准作业程序。Jadi saya nak jelaskan ini supaya jangan ada menyatakan bahawa bercelaru. Dilihat bercelaru, tapi sebenarnya mungkinlah ada sikit kecelaruan. Kerana dia nak dimantapkan lagi. Kalau hari ini A, besok dah A-1 katakan. Kenapa buat begitu? Keadaan berubah dan kita taklah kita statik. Dinamik ikut keadaan situasi yang memerlukan kita membuat adjustment untuk menangani situasi yang berbeza-beza. 摩定补充，政府一直都尽力满足卫生部的任何要求，协助控制国内疫情。首相丹斯穆希丁表示，政府不会阻止国内的任何一方或者机构自行购买新冠肺炎疫苗，但前提是有关的疫苗必须获得大马药剂监管局的批准。他说，我国有望在今年提早完成疫苗接种的目标。 Itu tak ada halangan. Syaratnya ialah ubat vaksin yang dibawa masuk tu mesti dah diluluskan oleh NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Agency. 针对我国疫苗接种的进度，首相表示，我国有望在今年提早完成80%群体免疫的目标。与此同时，穆希丁也认为，疫苗将会是促进经济复苏的催化剂。Bekalan ini akan capai sekarang ini lebih cepat. Bila vaksin sampai cepat, lebih banyak orang akan dapat diberikan suntikan. Tak kira dia sama Pfizer ke, AstraZeneca ke, Sputnik ke, Moderna, apa lagi macam-macam jenama yang kita ambil. Maka rakyat kita akan nanti sampai katalah 80% dia kata dah ada herd immunity. 穆希丁相信，正当完成群体免疫之际，我国的新冠疫情已经获得控制，经济也会随之复苏。 另外，首相丹斯穆希丁指出，政府在实施政策的时候，并没有双重标准。同时强调，无论是部长或是首相，只要有证据，任何违反标准作业程序的人士都不会免于被处罚、罚款和体控。Sebab tu kendiri self control, self lockdown tu penting supaya taklah kita berdepan dengan hukuman. Pasal kenapa kita nak dihukum? Pasal kerajaan nasihat nak jaga diri awak. Kenapa awak tak nak ikut? Susah ni mengekang saya ada freedom. Human right apa semua sekali. Human right kalau dah mati tak ada kira human right dah. 因此，摩定敦促民众避免违反防疫指南，因为标准作业程序的存在，并不是为了限制人民的自由人权，而是为了保障所有人的福祉。
同亨关丹7个地区从今天起落实加强新管令，直到6月17号。对此，关丹警区主任穆罕默努尤苏强调，一旦发现有人违反标准作业程序，包括逃过路障，警方将会采取严厉的执法行动。 Saya nasihat dan saya peringatkan jangan cuba-cuba untuk meloloskan diri melalui sekatan jari yang telah kita adakan. Saya terpaksa sebut tindakan tegas mesti diambil ataupun terpaksa diambil. Jadi untuk tempoh 2 minggu ini saya menyuruhlah supaya kita mengambil tindakan lockdown kendiri. Kita mesti lockdownkan diri sendiri. Kalau bermaknanya, kalau kita tidak perlu bergerak, kita jangan bergerak. Disiplinkan diri, insya-Allah 2 minggu ini kita akan lihat kalau kerjasama semua pihak, saya sangat yakin bahawa dia akan kembali kepada keadaan yang sangat baik. 他是在关丹视察边境封锁情况的时候这么指出。 目前，警方已经在加强行动管制令地区范围设置6个路障，并且利用铁丝网和石头封锁4个老鼠道。截至昨天，关丹已经出现49起确诊病例，当中包括1个新感染群——班达加兰布抓感染群。该感染群目前共有161人接受检测，其中14人确诊新冠肺炎。 面对日益增长的病例，卫生总监丹斯努希山指出，卫生部计划在吉兰丹和森美兰建设野战加护病房，以收治更多的新冠肺炎重症患者。 Ada banyak permohonan. Jadi sekarang ni kita dah ada 4, iaitu di Kapit pun ada, di sini yang hospital Keluar Batas, dan ada permintaan di Negeri Sembilan dan ada beberapa negeri Kelantan dan sebagainya. Jadi kita akan melihat keperluan sebelum kita menambah. 目前，国内的4所野战加护病房中有2所设在沙巴，另外2所则设在吉打波克仙纳和槟城加泡巴底。 对此，诺希尚强调，增设病床和加护病房并不是我国应对疫情的解决方案。重要的是，全民需要自我控制以及遵守标准作业程序，以避免病毒传播。他是在加泡巴底医院野战加护病房展开巡视时这么表示。 我国落实新管令，禁止民众跨县跨州，已经不是1、2天的事。不过，槟城威北县日前竟然有人罔顾指令，试图通过老鼠道跨州，最终还是被警方逮捕，全数被开罚单。 威北县警区主任诺扎尼助理总监表示，警方昨天下午在吉打巴丹斯代附近的3个老鼠道展开监督行动，不料发现有17个人在没有经过许可及不合理的理由下，试图掩人耳目，通过老鼠道跨州。有人狡辩说想通过通道抓蜥蜴，还有人疑似利用伪造信函跨州。 So dalam operasi ini kita terkesan juga penggunaan borang yang tidak mengikut format yang dikeluarkan oleh PDRM, borang kebenaran rentas negeri yang tidak mengikut format, dan kita akan siasat tentang kesahihan borang ni, dan mereka semua ni kita akan bawa balik ke Balai Polis Tasik Bulung untuk kita proses. 他表示，目前这17名无理由跨州者，每个已经被开出5000令吉的罚单。